Kuliah kita petang ini dengan dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Fadilah Ustazah Nuliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian kita, pengajian berkitab Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid 1. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah untuk meneruskannya dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita mulakan, saya nampak Kak Azrina masuk lah. Assalamualaikum Ustazah. Mari kita. Nah, nak ke tak nak? Sebelum kita mengaji ni. Masya Allah. Assalamualaikum Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lambat Ustazah. Atas kebahagiaan, atas keberkatan, atas rezeki yang luas daripada Allah SWT. Siapa nak buka suara untuk sama-sama mendoakan ni, mari kita sama-sama mengangkat dan mendatangkan dalam permulaan majlis ilmu ini untuk keberkatan sahabat kita termasuk dalam AJK kan, ahli jawatan kuasa admin Gema Nur Iman ni, dan semuanya akan diberi keberkatan. Kak Azrina, tahniah atas nikmat yang diberi pinjam ini. Allah berikan keberkatan berterusan. Mudah-mudahan Kak Azrina dan Ustaz akan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair fi dunya wa ilal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khair Ustazah. Ya Allah menggigil. Sabar je lah. Ustazah terima kasih banyak. Alhamdulillah banyak pesanan. Banyak sangat pesanan nasihat. Saya dah kongsikan juga dengan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dipinjamkan oleh Allah ini adalah kebahagiaan yang diberkati dan dirahmati serta diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia dan dikurniakan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Amin. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan pengajian kitab. Minta maaf buat iklan sikit pagi ni. Saya nampak pengantin baru kena gembira. Kita kena gembira. Kegembiraan itu adalah kurniaan daripada Allah atas rasa kasih dan sayang kerana Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan pengajian kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhab Imam Syafi'i ini. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini. Seperti biasa, petang ini adalah petang di penghujung hari Khamis yang akan menemui malam Jumaat beberapa waktu yang mendatang ini insya-Allah. Jadi kita akan mulakan untuk mencari keberkatan majlis kita ini dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad, dengan bacaan suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Mari kita bersedia. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lati nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Untuk baki 10 ayat yang terakhir ini, ibu-ibu masih sempat untuk beramal. Selepas kelas ini, dalam masa beberapa minit saja, saya tak menyambung untuk meneruskan ni, untuk kita meluaskan lagi masa kita untuk mempelajari bab daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i ini, insya-Allah, bagi jilid 1 ini. Jadi sebelum itu kita mulakan sekali lagi dengan niat pengajian dan bacaan amalan sebelum pengajian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Dan amalan sebelum pengajian, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر من صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambung kitab fiqh mazhab Syafi'i ini bagi jilid yang pertama, insya-Allah. Kita masih dalam bab, kalau tak silap saya, istinja, betul? Dan adab-adabnya. Surat berapa Kak Amira? Kak Nur ini? Bunda unmute bunda. Tajuk sampai? Kejap Ustazah, baru nak cek. Baru nak cek, betul lah. Kak Suaya kata 53. Tajuk dia apa Kak Suaya? 55 Ustazah. Yelah, tajuk dia apa? Bawa tajuk yang Baginda SAW melarang kencing dalam air bertakung tu, sampai situ. Bawa tajuk yang qada hajat tu. Nombor 2 Ada tu. bertindak. Nombor 2. Ini Dia kita nombor sampai nombor 2. Kita sampai yang tu lah, hadis tu. Yelah. Annahu naha ayyubala fi ma'ir raqid. Betul? Sampai situ. Okey, muka surat 55, nombor 2. Nombor 2 ni adalah daripada bahagian adab-adab beristinja dan qada hajat. Yang pertama, saya refresh balik semula ni. Bismillah, berkaitan dengan tempat menunaikan hajat. Betul? Kita dah selesai tu. Hari ini berkaitan dengan cara masuk ke dalam tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Subhanallah. Sahabat-sahabat ni semua dah ada kitab lah. Sebab dah tak ada PDF ni. Kak Azrina, tak ada?
Kejap, rasa macam nak share. Kejap Ustazah, saya tengah bagi tahu tim Ustazah kalau Ustazah dah mula. Sekejap Saya nak bagi Dah tahu mula? grup WhatsApp juga. Dah mula lama ni. Ya, itulah. Baru nak share. Allah. Tak apa, it's okay. Kan, sambil-sambil tu, tak ada masalah. Kita akan mulakan untuk bahagian yang kedua ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di FB saya juga di Google Meet Live ini. Terima kasih singgah. Mudah-mudahan ada keberkatan dengan perkumpulan majlis ilmu kita pada petang Khamis ini insya-Allah. Jadi untuk cerita tentang adab ni, hari ini satu adab yang saya secara peribadi melihat ramainya umat Nabi Muhammad SAW ni lalai. Minta maaf lah. Kenapa lalai? Sebab dia orang tak perasan mana satu kaki dia orang masuk sebenarnya. Dia lupa. Tengok Kak Nori ni dah tutup mulut. Maksudnya apa? Jadi subhanallah walillahilham, apabila kita nak pergi satu tempat, kita kena tahu tempat apa yang kita nak pergi dan tuju tu. Contoh yang kita nak belajar ini berkaitan dengan cara masuk. Bayangkan dalam syariat yang sangat mulia ni, sekecil-kecil perkara nak masuk tempat istinja ni pun diajar. Subhanallah. Apabila diajar, dia adalah satu perkara yang penting. Kalau dia dibiarkan saja dan tidak diberitahu dan tidak diajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita tak perlu risau sangat. Tapi Nabi mengajar sampai permulaannya tempat kita nak qada hajat tu pun ada tempat khusus. Tiba-tiba nak masuk tempat qada hajat pun ada cara dan adabnya. Subhanallah. Bermakna sesiapa yang tidak mempunyai adab yang tinggi, saya minta maaf. Kena cakap. Tak cakap ni dia tak sentap. Dia kena sentap. Tapi kalau dah sentap, kalau lupa selalu pun susah juga. Tapi saya doakan, apabila kita semua diberi izin belajar, mudah-mudahan jangan sentap lah. Tapi terasa bahawa aku tak buat benda ni, aku kena buat lepas ni. InsyaAllah. Jadi pertama kali, saya suka untuk kongsi. Subhanallah. Sebentar bismillah. Apabila cerita tentang tempat qada hajat, dia adalah tempat yang tiada kemuliaan. Itu ceritanya. Bermakna kat dunia ni ada tempat yang mulia. Dia kena ada mafhum muhalafah. Dia ada dia punya opposite untuk satu perkara. Baik dengan buruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kakak dirahmati oleh sekalian, bila berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya, dia bukan setakat masuk, keluar pun ada adab. Jadi kita kena jangan gopoh-gapah. Macam mana kita masuk ke tempat yang mulia. Contoh, masjid. Sesiapa yang tergopoh-gapah masuk ke dalam masjid, maka dia akan leka dan lalai dan dia tidak akan mendapat kehusyukan. Itu antara terjemahan ataupun makna sebahagian hadis yang pernah saya belajar dulu. Sebab itu orang nak sembahyang dia tak boleh tergesa-gesa. Dia kena tenang-tenang. Ketika dia sampai tu tiba-tiba hampir salam. Contoh dia masbuk. Tetapi tetap dia ada masa lagi untuk berniat menjadi makmum. Contoh begitu. Dan ketika mana cerita tentang qada hajat ni, disunatkan kepada orang yang hendak qada hajat supaya melangkah kaki kiri. Sunat tau. Sunat. Pahala. Berapa ramai ni telajak aja cerita. Subhanallah. Jangan duk telajak sangat kak. Kita ni dah lama dah hidup kat dunia ni. Syaitan dah banyak berjaya membuatkan kita melajak-lajakkan kita punya kaki ni. Dan tanpa mengikut sunnah Nabi. Dan tidak mendapat pahala sunnah walaupun hanya dengan masuk dalam tandas. Subhanallah. Masuk dalam tandas dapat pahala. Tapi agaknya kalau buat check and balance sekarang ni, buat tik lah, tik. Tepi pintu tandas tu, buat kertas. Hari ni masuk kaki kanan. Salah. Dia tak salah yang dosa besar. Tapi dia salah tidak menepati sunnah. Macam tu. Tak apalah kak, berhenti kejap. Kaki mana aku nak masuk dulu. Macam budak-budak. Budak-budak lain kak. Anak-anak kecil kita ni kalau dia salah, dia tak mengerti lagi. Ataupun dia tak belajar. Kalau dia belajar pun, belum tentu dia boleh memahami. Kak Azrina kena naikkan lagi. Sebab dia dah lebih daripada 3-4 muka surat daripada tu. Dia dah sampai adab yang kedua. Berkaitan dengan masuk ke tempat qada hajat itu. Okay? Dan cerita disunatkan ini ketika masuk kaki kiri dan dengan kaki kanan ketika keluar. Hari ini ibu-ibu, tolonglah diri kita.
berhentilah sebentar di hadapan pintu bilik air tu. Kau ingatlah balik kaki mana kaki kau kiri, mana kaki kau kanan. Ingatlah Ustazah, kita orang ada kaki kiri, kaki kanan. Tapi kau orang selalu masuk bilik air, lupa benda ni. Malu dengan Allah. Malu dengan Rasulullah. Malu tak? Rasulullah ajar lama dah perkara ini. Mudah-mudahan Allah beri kita jangan lalai lah. Maksudnya kita jangan lalai. Masya Allah. Jadi subhanallah, ini kerana itulah yang lebih layak untuk tempat yang kedua. Adab yang kedua baru. Tempat membawa yang tempat-tempat yang kotor dan najis. Nak masuk tempat yang kotor dan najis ni kaki kiri. Rumah kita najis tak? Tak, rumah kita bersih. Alhamdulillah hari ni ada orang tolong bersihkan rumah saya. Contoh je tu kan. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada orang tolong bersihkan rumah saya, insya-Allah masih dikira tempat yang bersih. Kecuali tandas saya lah. Walaupun dia berkilat. Walaupun dia dry punya. Bukan dry kitchen. Dry toilet. Kan ada kan? Ada toilet kering, ada toilet basah. Macam tu. Subhanallah. Namanya tetap kalau sebersih sekilat mana pun bilik air tu, tandas tu, selayaknya dia masuk kaki kiri. Saya kan ada orang ziarah saya raya kan. Kursi saya letak, boleh nampak kaki apa kau masuk bilik air. Bilik air aku, rumah saya. Sebab tempat saya punya hall dengan bilik air tu sebelah je. Subhanallah, walillahilham. Hari tu adalah beberapa orang datang. Kak, kaki kiri, saya cakap. Seorang. Orang kedua, Kak, kaki kiri. Orang yang ketiga, kejap Ustazah, saya cari dulu kaki mana saya. Itu yang betul. Allahu Akbar. Nampak macam kelakar kan? Tapi itulah yang berlaku, ujian yang paling mudah untuk syaitan meremehkan kita mengamalkan sunnah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malulah dengan Allah. So balik ni ke Khadijah Maimunah tengah bawa kereta tu baik-baik. Nanti nak masuk bilik air, tengok kaki mana kau nak masuk. Masuk rumah tempat mulia kaki kanan. Kaki kanan. Tolonglah. Tolong diri kalian. Kaki kanan. Keluar rumah, kaki kiri. Masuk tandas, kaki kiri. Keluar tandas, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Subhanallah. Masuk mall. Mall apa? Pasaraya. Masuk mall. Mall. Entah Ustazah. Tahu-tahu dah masuk Ustazah. Malu lah saya. Tu yang terlajak shopping tu Ustazah. Tu yang tak ingat tu nak balik. Hari ni petang tadi saya baru masuk mall juga. Saya ingatkanlah kakak saya yang datang beli barang dengan saya tu. Kaki kiri kak. Dia tengok kaki, dia masuk kaki kiri. Kemudian doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi ataupun yuhya wa yumit. Masuk kereta tak boleh kaki kiri kak. Dia memang tak boleh kaki kanan. Sebab kita orang Malaysia. Lainlah kita duduk London. Kita duduk Arab. Dia memang masuk kaki kanan. Kalau tiba-tiba kau duduk Malaysia masuk kaki kanan, bermakna kau kena masuk daripada kiri. Kecuali kau punya kereta start dan kau kena masuk pintu kiri. Saya doakan kakak-kakak yang mendengar hari ini akan tidak gagal melaksanakan sunnah ini. Kami dulu, masa belajar, senior kami lah selalu ingatkan kami. Itu kita orang cakap, kita dah besar lah. Dalam hati. Tak berani cakap. Dalam hati. Dah besar lah. Rupa-rupanya, yang orang besar yang dewasa ni lah lagi banyak kena ingatkan. Budak-budak memang selalu lupa. Tapi orang tua sepatutnya tak boleh lupa pasal perihal sunnah ni. Panjang lebarnya Ustazah cerita pasal benda ni. Sebab benda tu berlaku di hadapan saya. Belum lagi minum. Belum lagi makan. Belum lagi ambil makanan. Belum lagi tuang air. Belum lagi, banyak lah ni. Banyak ni kalau nak cerita ni perihal sunnah ni. Belum lagi nak ambil fail kat tangan kanan ke tangan kiri kat Zarita kan.
Biasa tangan kiri lah. Macam tu kan. Macam itu lah. Ini syaitan punya kerja semua ni. Jadi bila Rasulullah SAW disunatkan juga ketika mana nak masuk tu, zikir dan doa yang telah sabit. Perkataan sabit tak dalam ni. Dia tak ada. Oh ada tu. Doa yang telah sabit. Sabit tu maksudnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tetap daripada Nabi SAW. Sabit. Maksudnya betul. Yang boleh dipercayai. Sabit tu bahasa Arab. Bukan sabit kelapa Sabit. Sa alif bata. Marbuto. Ta taknis. Sabit. Daripada Rasulullah SAW sebelum masuk dan selepas keluar dari tandas. Dan doa, antara doa yang paling diamalkan oleh umat Nabi Muhammad dalam mazhab Imam Syafi'i ini, Bismillah. Mula Bismillah Kak, jangan lupa Bismillah. Ini Bismillah, lupa. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika, selalu dah nak masuk habis masuk baru, habis. Sebelum melangkah tu paling tidak, kalau dah termasuk kaki kiri, dalam sebutan khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, Allahumma, aku berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia ada tambahan bacaan sebenarnya. Dia memang ada depan mata saya ni, sekejap saya share. Saya ambil gambar. Sekejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Okey. Antara tambahan doa, subhanallah, ketika mana masuk ke dalam tandas, dengar baik-baik dulu je, nanti saya share. Dekat Kak Amira nanti insyaAllah. Ataupun Kak Azrina lah. Kak Aja Nur ini pun boleh juga. Siapa-siapa yang saya bagi nanti boleh share dengan keluarga besar Gema Nur Iman lah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, ni, ada kitab ni. Ustaz siapa belajar dekat JNI? Saya belajar dekat kuliah lain Ustazah. InsyaAllah ada. JNI belum ada. Kalau nak buat daurah, saya pun ada daurah 2 kali untuk kitab ni. So kalau nak buat daurah sangat sesuai. Dia daurah, dia tak boleh buat kelas macam ini. Daurah lebih efisien. Kalau tak, dia tak habis-habis belajar nanti. Dia akan mengambil masa yang lama. Sebab ini tambahan amal. Yang kita belajar sekarang ni adalah satu kewajipan dan sunnah yang besar. Tapi ini adalah tambahan amal untuk menambah kesucian hati dan jiwa kita. Seperti mana yang diamalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini adalah kitab susunan yang dikecilkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Muka surat berapa Ustazah? Untuk apa? Yang kita Bidayatul Hidayah ni? Ya. Muka surat 15. Okey, baik. Terima kasih. Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najis. Al-khabisil muhbis al-khabisil muhbisis syaitanir rajim. Kita tak pernah dengar benda tu kan dalam kitab lain. Kitab fiqh tak pernah dengar, tak ada. Tapi dalam kitab penyucian jiwa, dia ada tambahan lagi. Nak masuk dalam tandas doanya, Bismillah, a'udzubillah minar rijsin najasi al-khabisil muhbisis syaitanir rajim. Barulah baca doa, Allahumma inni, Allahumma inni pula. Betul lah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kalau Kak Azrina ada, Kak Azrina ambil gambar tu, satu je. Dia masuk bacaan tambahannya satu, keluar ada 2. Ada 2 pula. Keluar ada 1 lagi. Lepas kita keluar daripada tandas, kita baca apa? Ghufranaka alhamdulillah. Ghufranaka alhamdulillah. Kat bawah tu sama kan? Ya, betul. Sama dalam kitab fiqh sama. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Itu kebiasaan kan kita baca. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada tambahan alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alai ma yanfa'ni. Betul? Kak Azrina ada jumpa? Ya, So, boleh betul, nak tahu official FB saya kan? Ya. Masuk dalam official FB saya tu, boleh ambil gambar, boleh bagi rujukan kat situ.
nanti boleh bagi kepada sahabat-sahabat keluarga besar Gubernur Iman ini. Untuk InsyaAllah. tambahan amal. Saya sebenarnya pun tak beramal selalu untuk doa dalam ni. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Tetapi pernah beramal masa mula-mula belajar dapat ijazah daripada Ustaz Allahumma salli Muhammad Al-Fadil. Mula-mula belajar dulu dengan Syiruddin Marbu Al-Banjari bahasa Arab. Kemudian balik Malaysia ni, sebenarnya masa pandemik hari tu, ada seorang ustaz. Kalau ibu-ibu nak belajar dengan dia bagus. Dia sebenarnya junior saya belajar. Tapi dia orang lelaki ni, kelebihan dia hebat. Ilmunya lebih dekat dengan para masyaikh dan hebat para habaib, juga para al-asatizah. Jadi dia yang ajarkan kami sehingga dapat lagi ijazah dari pemahaman bahasa Melayu. Subhanallah, begitu. Ustaz Syafi'i, Al-Fadil Ustaz Syafi'i. Ustaz Syafi'i. Kalau pernah dengar lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada 3 beradik. Ustaz Syafi'i, Ustaz Hambali, Ustaz Hanafi. Kalau pernah dengar lah. Ada 3 beradik tu. Tapi yang bagi kami ijazah ni Ustaz Syafi'i. Al-Fadil Ustaz Syafi'i. Saya lupa lah nama penuh dia. Tapi ibu-ibu, doa ini adalah tambahan amal. Di mana dalam kitab kebiasaannya, tapi ada kat bawah tu ada sikit. Tapi ada tambahan dalam Bidayatul Hidayah ni, Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alai ma yanfa'ni. Semua yang keluar sebenarnya adalah perkara yang telah dibersihkan oleh Allah. Tapi rupa-rupanya Allah tidak mengosongkan perut kita. Mana ada bila buang air terus kosong. Dia tak kosong semua. Dia hanya membuang perkara yang sudah berlalu hampir 12 jam sekurang-kurangnya. Itu dari segi sainsnya lah. Sikit sebanyak lah. Subhanallah. Jadi sesungguhnya, kalau dapat amal doa yang dalam kitab, minta maaf, dalam kitab fiqh ni pun, sudah menjadi satu sunnah yang besar. Dan satu sunnah yang terpuji di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, minta maaf. Saya? Sebelum saya pergi jauh sikit. Saya baca Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Sampai situ je. Dalam kitab mazhab Syafi'i ni pun ada tambahan. juga kan? Tambahan dia. Masya-Allah. Dalam kitab ni ada tambahan. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwati wa dafa'i anni adahu. Inilah yang dikatakan tadi tu. Bukan semua bila buang air dia hilang semua. Mana ada, masih ada perut, masih ada usus, masih ada darah, masih ada jalan-jalan itu yang ditinggalkan. Manfaat tak benda tu? Manfaat. Sebab pagi buang air, tengah hari lapar dah. Nak makan, nak masuk balik dah. Kenapa kita masuk bilik air? Kerana kita menghilangkan perkara yang sudah kita selesai menikmatinya dan Allah bagi izin untuk dia keluar dan kemudian diberi nikmat semula untuk makan semula. Subhanallah. Dan dia mencerna balik semula. Subhanallah. Doa ini sangat tinggi nilaiannya. Untuk kita belajar betapa adab itu ketika istinja. Selepas Allah selesaikan kita punya kesakitan gitu tu, Allah ya yang bagi kurang sakit tu, bukan sebab lega lah. Lega lepas tu sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak baca doa. Ya Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad. Bacalah doa paling tidak ghufranak rabbana alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Hari ini tambahan lagi. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi. Fi quwwatihi ya, bukan kuatuhu tu. Sebab dia ada fi kat situ. Fi tu harfu jar. Dia salah tu kat situ baris dia. Fi quwwatihi. Wa dafa'i anni adzah. Hadis ini ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Waalaikumsalam sahabat yang singgah di FB saya. Terima kasih singgah juga Kak yang baru masuk dan memberi salam di Google Meet Live bersama admin seluruh keluarga besar Gubernur Iman ini. Ibu kakak yang dirahmati oleh sekalian, doa-doa ini yang paling afdal adalah dalam kitab fiqh Syafi'i ini. Tetapi tadi saya dan Kak Azrina telah berkongsi untuk tambahan amal dengan doa yang lain. Kalau tak sempat masa tengah kelas ni Kak Azrina, nantilah masa senggang nanti ambil gambar, subhanallah, share lah dekat live hari ini. Kalau nak share dekat komen tu pun okey juga. Kalau boleh type, siapa-siapa yang boleh type. Kalau nak boleh type, Kak Erni, Kak Era ni dia dah belajar juga ni. Sebab dia ada kelas kitab Bidayatul Hidayah juga. Bolehlah type balik semula. Boleh kongsi dengan sahabat-sahabat dengan
keluarga besar Gema Nur Iman ini. InsyaAllah. Itu berkaitan dengan cara masuk ke tempat qada hajat dan keluar daripadanya. Alhamdulillah. Rupa-rupanya masuk tandas pun dapat pahala. Tak nak ke? Dah lama dah kita tak dapat pahala tu. Lupa kaki mana masuk. Lupa pula nak baca doa. Lupa pula nak bersyukur dengan Allah bila dah hilangkan kesakitan tu. Subhanallah. Banyaknya kelalaian kita. Subhanallah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, doa keluar tandas ini adalah doa bagaimana untuk kita mohon keampunan dahulu, kemudian kita memuji Allah yang telah menghilangkan daripada aku perkara yang menyakitkan aku. Sakit perut sakit tak? Sakit. Sakit pinggang tak? Sakit. Sakit hati tak? Sakit kalau orang kat dalam tu tak keluar-keluar. Lagi-lagi ni nak musim haji. Kan? Subhanallah. Cabaran besar ketika mana berada nanti di Padang Arafah. Yang tandasnya mungkin berpuluh ribu. Tapi orangnya berjuta. Tandasnya berpuluh ribu. Tapi Masya Allah. Tandasnya tak banyak mana. Tak sebanyak orang yang ada di situ. Dan itulah kita punya mihnah dan ujian untuk mendapat keberkatan, amal dan kemabruran dalam setiap usaha kita dalam ibadah haji itu. Tapi kalau dekat rumah, tandas bawah ada orang, kita boleh pergi tandas atas. Kalau rumahnya 2 tingkat. Rumah kalau setingkat, tandas belakang ada 1, tandas bilik utama ada 1. 2 tandas. Betul Kak Nurini? Subhanallah. Kan? Macam rumah kakak saya dekat KL tu, tandas bawah ada 1, tandas atas ada 2. 1 main master bedroom, kemudian kat tengah-tengah tingkat 2. Jadi ada 3 tandas. Itu kalau adik-beradik semua kumpul, itu pun mau geram juga tu. Walaupun tandasnya 3. Subhanallah. Kan? Jadi bila kita dapat masuk, kita dapat melepaskan segala ujian daripada Allah yang sakit tadi tu, akhirnya Allah hilangkan penyakit. Tolonglah, bersyukurlah dengan Allah. Dan mohon ampun pada Allah. Sebab tadi masa sakit tu kau duk cakap kau kan, sakit perut ni tadi makan ni, makan. Macam-macam. Padahal kita yang makan. Siapa suruh makan sambal? Kalau tak ada sambal tak sedap. Tapi terlebih makan. Jadi macam Kak Nur ini masak light-light je. Tapi lepas tu saya minta lada. Rasa pedas-pedas sikit lah. Lepas tu malam sakit perut tak? Sakit Kak Nur ini. Sebab saya sebenarnya tak makan pedas sangat juga. Tapi mulut makan, mulut komplain. Pandai lah Kak Nur ni. Tu lah cakap. Alhamdulillah. Biasa tak kita buat macam tu? Astaghfirullahalazim. Banyaknya dosa semata-mata nak masuk tandas saja. Siapa hari ni yang tak masuk tandas? Alhamdulillah selesai dah Ustazah. Okey. Maksudnya tak ada orang dalam seharian ni. Cik Muhammad Zul tak masuk tandas? Terkejut juga aku ni. Tak, namanya Muhammad Zul, tak tahu mungkin suaminya punya handphone ke apa kan, ataupun Cik Muhammad Zul tu sendiri. Setiap hari kita akan masuk ke rumah syaitan. Saya minta maaf, saya terpaksa cakap itu. Sebab itu perhatikan gerak langkah kalian. Kalau tak ingat saya tak apa. Ingatlah bahawa ini sunnah Nabi. Ingatlah ini sunnah Nabi. Saya kan pernah nampak anak saudara saya masuk raya kiri. Saya tarik dia balik semula. Masuk rumah saya tak betul kaki. Siapa nak pergi rumah saya hujung minggu ni kan? Kau tak betul kaki kau, aku suruh keluar balik. Betul kan? Saya akan tarik semula dia. Itu sahabat buat dekat masjid. Dia termasuk guna kaki kiri masuk masjid. Kemudian dia teringat. Rasulullah kata masuk ke dalam rumah Allah kaki kanan. Dia undur semula. Begitu sekali sahabat. Kita boleh tak buat macam itu? Ya, Ustazah. Tak ya, Ustazah. Sunnah aja. Tolonglah. Sunnah ini akan menyelamatkan kita kelak di hari akhirat. Saya bagi tahulah. Selama mana kami belajar hampir 20 tahun ni, inilah sunnah yang kecil-kecil beginilah yang selalu kita orang belajar agama ni lalai. Tapi apabila ada orang yang mengingatkan di kalangan kami, marah tak diingatkan?
orang yang belajar agama ni lagi ketegak. Oh, saya cakap utara. Lagi ketegak. Lagi sukar untuk dinasihati. Tetapi kena nasihati tak? Kena. Kena tolong tak? Kena. Sebab semua layak untuk mendapat rahmat Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf saya agak panjang sedikit untuk perkara ini sebab ramainya manusia yang lalai dengan perkara ini. Kalau diingat tadi tengah hari, ingat tak engkau masuk kaki kiri ke kanan masuk tandas? Okey. InsyaAllah kiri Ustazah. InsyaAllah kiri, Kak Zrina kiri. Tengah kiri ni. Kak Nurini kiri. Kak Erni kiri Kak Era, sebab buka kamera saya tanyalah. Arik kaki kiri. Kaki kiri Kak Irma kiri. InsyaAllah kiri. Sebenarnya bukan insyaAllah kiri. InsyaAllah kiri tu nanti kejap lagi. Alhamdulillah kiri. Dah biasa masuk kiri. Jangan rasa dah biasa Kak Baini. Kerana kebiasaan ini akan dicatat oleh syaitan. Kau dah biasa kita tengok hari ni. Apa dia boleh tolong kita untuk tidak masuk ikut sunnah. Wal na'udzubillahi min zalik. Kalau kita efisien masuk kiri, tengok pula pasangan kita. Sudah. Tak sempat ustazah nak tengok suami masuk kiri ke kanan, dia laju je masuk. Tanya, bang, tadi masuk kiri ke kanan? Masuk mana? Masuk tandas? Entahlah. Kalau entahlah tu confirm dia tak ingat. Dia tak tahu kiri ke kanan. Tolonglah dia. Kata sayang. Kak Nurini. Kata sayang. Dengan Haji siapa? Nama Haji? Suami? Haji Ilyas. Haji Ilyas. Tanyalah. Kongsilah kasih sayang tu. Apa dia? Kak Zarina? Ustazah, buat macam Ustazah lah. Panggil keluar balik. Kak Masuk balik. Zarina awang ada nak cakap apa-apa ke? Oh, tercakap. Apa Kak Nurini? Kalau salah, panggil dia keluar. Lepas tu suruh masuk balik. Agak-agak dia nak kalau dia tak sempat sakit perut. Betul lah. Memang tak lah. Kamu buat confession macam ni Kak. Memang tak lah. Mudah-mudahan dia tidak berulang berterusan Kak. Syaitan macam ini. Tu siapa yang cakap biasa tu? Biasa masuk kiri tu. Kita tengok maghrib ni. Kita tengok isyak. Kita tengok esok pagi subuh. Tengok sebelum subuh. Nak tahajud. Ingat tak kaki mana nak masuk peramalan ini? Mudah-mudahan semuanya ingat. Masuk tandas, kaki kiri. Keluar tandas, kaki kanan. Dan setiap masuk ada doa. Setiap keluar juga ada doa. Selamat beramal. Lillahi ta'ala. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, adab berkaitan dengan arah menghadap. Selama ni tak pernah cek agaknya kau ngadap mana. Tapi Kak Nurini saya minta maaf saya sebut rumah Kak Nurini lah. Sebab hari tu kan saya datang rumah Kak Nurini ziarah. Saya nampak dia punya kiblat tu macam hampir dekat dengan tandas sedikit, pintu tandas. Betul? Subhanallah. Tandas Kak Nurini ngadap mana? Menghadap matahari naik Ustazah. Membelakangkan kiblat. Kalau menghadap matahari naik, naik pagi. Ya. Okey. Kalau dia membelakangi kiblat, itu adalah yang paling baik. Tetapi sebenarnya, di mana tempatnya yang paling baik tu kalau dia membelakangkan kiblat? Dia ada tempat dia. Kalau dalam rumah, tak ada masalah sangat. Sebab dalam rumah ada dinding. Zaman Rasulullah SAW ada sedikit kemuskilan tentang perkara ini kerana ada tempat tinggi yang didatangi oleh Rasulullah, ada tempat rendah yang didatangi Rasulullah untuk qada hajat. Dan adab berkaitan dengan arah ini haram menghadap kiblat. Atau membelakanginya sebenarnya Kak Nurini. Lepas tu macam mana nak buat? Dengar baik-baik. Belum habis ni. Sekiranya berada di tempat lapang. Selamat. Alhamdulillah. Amin. Kita buang air dalam rumah.
Dan tidak ada perlindungan yang melindungi auratnya. Dia macam kosong togel lah. Habis dia buang air, dia buka semua, lepas tu kat tanah lapang. Contoh. Tak ada orang buat tu sebenarnya. Tapi ada tak mungkin berlaku? Boleh Zaman jadi. dulu lah mungkin Ustazah. Kan Apa dia? zaman dulu yang jenis pergi kat parit macam tu kan. Dia tak hilang Boleh macam jadi. tu. Tapi nak kena fikir. Tapi zaman Rasulullah SAW, benda ni ada berlaku. Sebab itu diberikan peringatan. Di padang pasir. Sebab itu Rasulullah mencari tempat perlindungan. Jadi kita sekarang, Allah Ustazah, sekarang senang. Ya, senang. Alhamdulillah. Syukur semua bertutup. Sekarang semua ada iman yang tebal. Malu nak buang air dekat tepi pantai. Pantai kan lapang. Sungai pun lapang. Tadi Kak Azrina kata orang zaman dulu buat. Betul. Ada kalanya orang zaman sekarang, kalau dia tidak ada, maksudnya tempat yang tertutup pun, dia boleh jadi buat begitu. Dia buang air. Tetapi hukumnya adalah haram berbuat demikian. Dan begitu juga haram berbuat demikian dalam binaan yang bukan disediakan untuk tempat buang air dan tidak memenuhi syarat pelindung seperti di atas. Apa maksudnya? Disyaratkan jarak antara pelindung tersebut dengan orang yang tengah buang air dalam bilik air tu, dia tidak melebihi 3 hasta. Maksudnya jangan kurang daripada 3 hasta tu. Dia punya, tengok bilik air kita, besarnya 3 hasta tak? Hasta kepada hasta. Tak faham Ustazah huraian yang ni lagi sekali. Ni nak bagi tahu ni. Hasta mana hasta? Ni hasta. Satu kan? Cuba pergi bilik air korang, kau kira daripada dinding. Dinding ni 1, 2, 3. Tempat kita duduk tu. Jarak depan 3, tepi 3, belakang lebih kurang 3. Tapi kalau depan 3 pun memadai lah. Tidak semestinya 3. Dia lebih Bila air dekat Malaysia insyaAllah lebih. Bila air kat kampung dulu, belum tentu lebih. Kat luar. Kalau kat kampung dulu tak dalam rumah, dia luar rumah. Ya, kalau zaman dulu kat luar, kat luar. Lepas tu dia tak ada bumbung. Ni dengar baik-baik. Dia ada syarat dia ni. Dan jika tidak memenuhi ada pelindung ni maksud di dinding. 3 hasta tu, maksudnya kira-kira 150 cm. Jika binaan tersebut memang disediakan untuk tempat buang air. Rumah kita ada tandas tak? Ada. So kalau benda tu lebih kurang besarnya 150 cm ukur lilit dia, maka tempat tu adalah tempat yang sah untuk buang air. Dan dia tertutup. Dan tempat tu adalah memang tempat untuk buang air. Kalau dekat kampung, perasan tak? Kalau kampung saya dulu, subhanallah, bilik air lain, tandas lain. Pernah jumpa tak? Ya, pernah. Sekarang pun masih begitu sebenarnya dekat rumah saya kampung tu. Cuma bukan dekat luar rumah lagi. Tapi kat dalam rumah. Dan dia berada di penghujung rumah. Dekat dengan dapur. Ya. Dekat dengan dapur. Tapi dekat bandar, masuk rumah yang apartmen tu, mula-mula kita nampak bilik air. Minta maaf, dapur. Bila nampak dapur, kalau rumah yang zaman dulu lah, bukan zaman sekarang. Yang sekarang 3 bilik zaman sekarang dia dah proper dah. Dia dah masuk lorong. Kalau dulu masuk itulah kotak, bilik kat sebelah, bilik air jumpa dulu di antara pertengahan rumah kita tu. Begitu. Kalau rumah tinggi lah. Tapi kalau rumah bawah pun yang dulu, yang harganya murah, pun keadaannya begitu sebenarnya. Tandasnya berada di tengah-tengah. Rumah sekarang saya sebenarnya tandas bukan di tengah sebenarnya. Tapi saya renovate sikit belakang tu, jadikan dapur, dia terjadi letak tengah. Tapi pastikan, tandas kat tengah tu ada penutup. Tu, ada tempat lindung. Kalau tak ada tutup, hukumnya apa? Haram. Kalau dia tak ada pelindung, hukumnya haram. Tapi kalau rumah kita tak ada penutup, suruhlah suami beli penutup. Tutup dengan besen Ustazah. Zaman sekarang ada ke bilik air tak ada tutup? Kalau dah kopak
pintunya dah lama duduk 13 tahun, 20 tahun. Tu teruk benda. Tu Yelah. pintu tak Kadang-kadang nak ada buang orang yang air tidak macam memikirkan mana. perkara itu, dia tak kisah. Kita tak tahu. Kita memang buruk benar kata. Tapi ada tak orang begitu yang di ujung gitu? Ada. Sampai rabak tu dia punya pintu bilik air. Lepas tu lubang bawah, lubang tepi. Itu kan tak proper. Betulkanlah. Kalau di hutan, Kak Hawa, di hutan kena cari di sebalik sama ada pokok ataupun tempat tanah yang tinggi. Yang seperti mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan buang air di lubang yang di tanah yang ada lubang yang kita belajar sebelum ini. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan buang air ini membelakangkan kiblat atau menghadap kiblat kalau tak ada pedinding. Tapi kalau ada dinding macam kat rumah, tak ada masalah. Yang penting dia tempat khusus untuk buang air. Haram hukumnya. Belakangkan kiblat pun tak boleh. Berdepan ke kiblat pun tak boleh. Tapi kalau dia buang air tanpa perlindungan dan di kawasan lapang. Jadi kena cari penghadang dan penghalang. Contoh pokok ataupun bukit ataupun tanah tinggi. Wallahu a'lam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan minta maaf. Hal ini berkaitan daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Idza ataitum al-qa'ita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiru bibaulin aw qa'itin walakin syarriqu aw gharriqu. Apabila kamu di tempat buang air, janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakangkannya. Sama ada kita buang air kecil atau buang air besar. Ayat kat sini baulin, bibaulin tu buang air kecil. Qa'itin buang air besar. Lepas ni jangan guna perkataan minta maaf kencing dengan berak boleh tak? Tolonglah. Lagi-lagi orang tengah makan. Baulin atau qa'itin. Dua tu Boleh lah cakap lah. Nak pergi mana? Bowl. Baulin. Tetap kataan bolin orang Perak cakap bogel tu daripada sini kot ya? Bogel? Wallahualam. Orang Perak cakap bogel tu bolin. Bolin? Tetap dia ambil daripada perkataan ni. Boleh jadi orang cakap Arab. Kan orang Melayu memang suka ambil perkataan Arab, boleh jadi. Tuliskan apa tu? Ada seorang sahabat minta tuliskan apa tu? Tuliskan. Bi baulin au qa'itin. Jangan cakap baulin qa'itin. Bukan qa'itin kak. Qa'itin. Qa'itin hamzah. Betul lah tu. Baulin wa qa'itin. Jadi kalau nak cakap bahasa Arab lepas ni, nak pergi mana wak? Suami tanya. Baulin. Mana tu? Jauh je macam baulin. Buang air. Macam tak jadi nak kencing lepas tu Zaza. Tengok. Cakap lagi. Astaghfirullahaladzim. Tak maaf. Nak terkucil. Bolehlah kalau dipahami terkucil Tapi kalau dah dapat bahasa yang baik ni, buang air kecil, buang air besar. Jangan Kak Zarita, subhanallah. Jangan terus buang air kat situ. Baulin wa qa'itin, subhanallah. Buang air besar apa? Qa'itin Kak. Qa'itin. Kak, bukan ra. Qa'itin. Boleh Kak? Kita jaga adab kita bertutur lah. Kenapa saya terlalu begitu? Bukan ra, dia bukan ra, dia ra. Jim, ha, jim, minta maaf, jim lah. G-H-O, qa'itin. Yes. Qa'itin, bukan ra'itin, bukan ra'itin. Dia qa'itin. Jaga adab, jaga bertutur. Terima kasih Kak Asma. Kita kena jaga perkara ni. Boleh tengok dekat skrin, saya dah warnakan. Baulin dengan baulin wa qa'itin. Walakin syarriqu au gharribu. Tetapi menghadaplah ke timur dan barat. Jangan menghadap ke utara dan selatan lah kan. Sebab kiblat kita adalah
minta maaf. Tapi menghadaplah ke timur dan barat. Betul ke? Kiblat Kiblat kita barat. kiblat. Kiblat barat. Kiblat barat Ya Ustazah, kiblat kita barat. Barat Ha. Keterangan ni untuk kawasan Timur tidak matahari berdinding. naik, barat Ya. matahari Oh, jatuh. lupa, Macam tu lah. lupa. Keterangan ini adalah untuk tempat yang tidak bertutup. Maksudnya dekat tanah lapang tadi tu. Betul. Okey? Ketika buang air kecil atau air besar tapi menghadaplah ke arah timur dan barat, maksudnya jangan mengarah kiblat dan membelakanginya. Barat ke timur arah kiblat kita kan. Tapi ayat ni agak confuse sikit lah. Sebab sepatutnya dia tidak menghadap ke kiblat kan. Tapi kita punya kiblat adalah barat dan ke timur. Maka tapi ayatnya apa? Walakin syarriqu au gharribu. Maksudnya sebenarnya kalau nak lebih difahami, kita jangan betul-betul directly buang air besar tu menghadap, memang menghala ke kiblat tanpa ada berdinding. Kalau ada berdinding tak ada masalah. Ke timur dan barat tu maksudnya kalau disebutkan saat sini boleh jadi dia ada kaitan dengan yang tempat yang bertutup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab kita cerita ke atas tadi tu adalah tempat yang ada dinding 150 cm tadi tu. Minta maaf Kak Ernie, saya silap tadi tu. Faham tak kat atas tadi? Okey. Tadi yang tempat kosong yang tempat tadi tu dia tak boleh menghadap secara barat dan timur. Tapi ini adalah cerita tentang yang ada dinding. Minta maaf Kak Ernie, saya silap kat situ. Okey? Jelaslah kat situ. Alhamdulillah. Okey. Larangan yang ke atas tadi tu, yang menghadap kiblat tadi tu adalah khusus pada padang pasir yang luas atau tempat yang seumpamanya yang tidak ada dinding. Dalil ini disebutkan pada tempat tersebut saja sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Next Kak Azrina. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa radu'an bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW menegah, artaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Dengar baik-baik dulu jangan terkejut perkara ini. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustadbiral qiblati mustaqbilas Syam. Seorang sahabat ni punya dia nak belajar, dia mengendap. Apa Nabi buat? Aku telah memanjat ke atas belakang rumah Sayyidatuna Hafsah. Seorang sahabat ni, tak disebut namanya. Untuk sesuatu tujuanku. Dia ada tujuan satu, boleh jadi dia pun nak qada hajat. Dia tahu kat situ sebab dia tak ada bumbung, tapi boleh dipanjat. Ketika itu dia melihat Rasulullah SAW membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Tak menghadap ke kiblat. mana? Kiblat Ke inilah ke apa ni Baitullah. Dekat Kaabah ya. Kaabah. Maksudnya Syam ni dia adalah perkara kalau Kaabah ke depan, Syam ni boleh kanan dan ke kiri macam gitulah. Kanan ke kiri maksudnya bukan yang utara dan barat tadi tu kan. Timur dan barat. Dia barat dan selatan. Nak ceritanya ketika itu dia boleh jadi nak melihat apa yang Rasulullah buat juga. Boleh jadi dia masa tu ketika itu tak buang hajat juga. Sampaikan dia boleh masuk, boleh memanjat tu. Bermakna tandas tu tidak proper lah. Tak ada bumbung mungkin. Tak ada bumbung. Tapi dia belajar sesuatu. Dia boleh merawi hadis lagi lepas tu. Siapa? Ibnu Umar. Masya Allah. Begitu sekali pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai boleh jadi bukti dalam mazhab Syafi'i ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Rasulullah tak marah ke dia ngintai sudah? Sebab ada pelajaran di situ. Hadis ini hanya diberhentikan kat situ. Tak tahulah Rasulullah marah ke tak marah. Tapi ada satu kisah yang ceritanya juga tentang menutup kepala ini, melihat Rasulullah melakukan perkara itu dan sebagian sahabat juga mendapat. Dia pun memanjat juga pada zaman itu. Sehingga dapat ilmu itu. Dia mula-mula macam tak nak belajar sebagian sahabat untuk dalil menutup kepala tu. Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia. Hadis yang lain Dia rasa hari ni aku nak ikut sunnah Nabi Seorang lelaki tu.
diceritakan bahawa masa saya belajar dulu, lelaki tu ada lelaki yang diburu oleh orang untuk dibunuh. Tiba-tiba dia buat tutup kepala begini, tangan kiri tutup kepala, kemudian dia menjongkit tadi yang duduk bukan menjongkit, bertenggong. Tahu bertenggong? Maksudnya tinggikan sikit tu kan? Tahu. Ketika dia tengah buang hajat tu, tiba-tiba orang yang nak menangkap dia tu nak masukkan tali ke leher ni untuk ditarik. Tapi sebab ada halangan tangan ni, tali tu tak boleh masuk. Bila tali tu tak boleh masuk, dia selamat. Walaupun dia buat jahat. Tapi dia dapat hidayah Allah buat sunnah Nabi. Rasa hari ni macam nak buat sunnah Nabi lah, dia cakap macam tu. Dia tak ada dalam kitab ni. Dia kitab lain. Saya teringat-ingat kisah tu sebab guru saya selalu ulang dulu. Betapa sunnah Nabi itu menyelamatkan. Ketika itulah dia tutup ni. Sebab dia tak ada buat penutup. Kalian masuk bilik air tutup kepala ke tidak? Tutup pakai towel kecil. InsyaAllah. Kalau ada towel kecil, ada orang towel kecil, tak ada topi, tak ada apa, tak ada tudung serkup, tak ada, kau gunalah tangan kau ya. Pakai baju, melokoplah baju tu. Itu kan. Boleh lah, mana selesa. Tapi baju pula tak boleh dilokopkan juga. Siap tarik t-shirt kat Asma. Sungguh-sungguh nak menunaikan perkara sunnah. Arwah bapak saya, kat tandas tu ada paku. Kenapa lah dulu aku ingat paku ni ada apa? Dia letak dia punya kopiah satu yang lusuh tu. Kopiah putih ada, topi ada. So setiap kali kita masuk tak payah risau. Memang ada. Kenapa? Nak mula tak tahu. Lepas tu belajar. Rupanya kena tutup kepala. Jadi, kita kecil-kecil dulu, kau ingat sempat nak fikir masuk bilik air. Kaki kiri kanan pun belum tentu aku ingat dulu. Tapi masuk-masuk je nampak. Ada songkok. Terus ambil. Gayung pun boleh. Salah. Gayung. Kita dulu, orang tua je macam ni. Dia kata masuk bilik air tu tutup kepala. Kau tidakkan syaitan tu letak najis kat kepala tu. Itu yang jadi masuk bilik air kita tutup kepala kita. Kenapa tak ajar macam itu? Yelah dulu-dulu orang ajar kita macam tu lah. Itu sekarang ajar tak anak-anak cucu-cucu kita? Ajar. Cakap dia insya-Allah lah dia orang masuk pakai towel kecil tutup kepala tu lah. Yelah. Cuba cek betul-betul. Dia orang memang masuk tutup kepala ke? Kalau yang lelaki rasa tak, perempuan buat sah. Sangat maknanya yang letak najis tak pernah kat lah kepala menengok tu. tapi rasa lelaki-lelaki Sekejap, Kak Azrina. Apa Kak Nur ini? Rasanya yang lelaki-lelaki tak buat. Yang perempuan insya-Allah rasanya buat. Masuk bilik air tutup kepala tu. Iblis ni akan dia menyapukan najis yang keluar itu kalau tanpa ada penutup. Betul kan? Yang tu betul Ustazah, ada hadis dia. Betul lah. Hadis tu ada hadis. Masya Allah. Betul lah maknanya tu yang kita masuk bilik air tutup kepala kita teringatkan takut syaitan sapu kepala kita. Sebab itu rumah syaitan. Sebab itu dia ada sunnah menutup kepala walaupun menggunakan tangan. Bila dah belajar ni cantik diperindahkan pada anak-anak yang ni sunnah Rasulullah dulu kan. Kita sebut yang tu dulu. Bapak kita, arwah bapak saya tak cakap yang tutup kepala tu sunnah. Dia cuma letak je. Saya tahu bila bapak saya pesan kadang-kadang tutup kepala. Kenapa nak tutup kepala? Tak ada explanation. Saya betul dah ada pengajaran. Tapi sebab dia dah biasa letak benda tu, kita pun ikut je. Sebab anak kan. Memang ada. Bila air belakang ada, bila air depan pun ada. Saya ingat sampai sekarang. Memanglah songkok bapak saya, arwah bapak saya tu. Subhanallah. Kemudian kalau terlupa. Kalau terlupa masuk kain, ambil je lah songkok tu pakai kan. Memang selalu lupa Kak Nur ini. Sebab dulu kita kecil. Assalamualaikum Ustazah. Betul tu. Assalamualaikum. Orang dulu-dulu kan, guru-guru dulu-dulu pernah ada kata ke, kalau nak masuk tandas tu, dia kata kena tutup kepala. Nanti iblis lumur najis atas kepala. Sebab tu kita amalkan sampai sekarang. Anak-anak alhamdulillah lah. Lepas tu kata kalau tak sempat nak ambil apa-apa kan, t-shirt ni pun jadilah tutup kepala. Apa t-shirt? Tu, longkop tu macam gitu tu. Betul. Sebagai orang dewasa, kita dah masanya kita buat sunnah ini dengan sungguh.
berhati-hati dan beradab. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan. Tegahan sambungan sikit tu. Tegahan dalam hadis ini, bawa sikit kak. Membawa maksud tempat yang bukan disediakan untuk buang air dan tempat-tempat seumpamanya yang tiada pelindung. Manakala peristiwa dalam hadis yang kedua pula membawa maksud tempat yang memang disediakan untuk buang air dan tempat yang selain daripadanya seumpamanya. Kan dia panjat rumah Sayyidatuna Hafsah tu memang tempat qada hajat. Tertutup lah tapi bumbung dia tak ada. Dengan cara ini, maksud kedua-dua hadis tersebut tidak bercanggah. Maksudnya kalau dekat tanah lapang, carilah tempat pelindung. Kalau ada tempat pelindung, tetap kita cuba berusaha untuk tidak melakukan larangan ini. Tapi kalau dia ada lebih daripada 150 cm tadi tu, kira selamat. Walaupun dia menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Sebab maknanya kalau jarak tu lebih daripada tu maknanya terbatal lah yang kalau dia menghadap kiblat pun ya. Ya saya. Okey. Lebih 150 sebab semua bilik air kita, minta maaf, semua lebih daripada 150 cm. Okey, sudah. Luas lah, luas. Lebih daripada biasa. Kalau tak percaya pergi ukur hari ni. Of course lah besar. Kak Norini punya pelandas besar. Walaupun saya tak masuk. Hari tu saya nampak je. Sebab saya tak ada keperluan untuk masuk tandas masa tu. Subhanallah. Nak paling elok lah kalau kita pergi duduk kat hotel. Hotel yang paling, maksudnya hotel biasa pun, subhanallah, hotel itu pun tandas dia besar. Maksudnya Oyo punya hotel kan. Maksud bajet punya hotel tu kan tandas dia besar. Sebab kan saya itu baru musafir. Duduk dekat hotel seorang-seorang. Tak ada orang teman aku. Sian. Sian kan. Dah datang rumah sibuk. Duduk je sibuk. Soalan. Ada soalan. Ada soalan apa? Silakan. Tempat mandi. Macam okey, rumah mak saya ni, bilik mandi dengan toilet belakang kan, dia asing. Hukum kalau kita buang air kecil di tempat ruang mandi. Okey. Kalau ruang mandi itu bukan tempat ada disediakan untuk qada hajat, hukumnya tadi juga haram sepatutnya. Tetapi kalau contoh waktu terdesak yang kita tak boleh nak pergi ke sebelah, tapi masih boleh dibersihkan, dia dimaafkan, tapi jangan selalu buat begitu. Dia akan menyakitkan hati orang lain ketika mana kita membiasakan perkara itu. Tandas adalah tandas, tempat mandi, itulah yang paling baik sebenarnya. Maknanya tapi saja haram. Sebenarnya kalau sengaja dia buat haram. Dia tak boleh buang air dekat tempat yang bukan tempat qada hajat. Alhamdulillah, jelas. Terima kasih. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Walaupun buang air kecil, okey, buang air kecil ini ada ulama mengatakan bahawa kalau buang air kecil itu dia tidak memberi kesan pada tempat mandi tu. Contoh minta maaf cakap. Kadang-kadang orang lelaki ni dia tak reti duduk. Kemudian dia terpercik ke dinding. Korang perasan tak dinding korang boleh jadi karat? Kadang-kadang tak sempat nak dibersihkan, dia rosak. Tak payah buat muka kat Nurini sangat. Tapi inilah kadang-kadang kalau kita tak check. Jadi benda tu akan menyebabkan ada asbab dia akan air tu terpercik dan terkena. Kalau tak nampak tak apa, dia dimaafkan. Tapi kalaulah terbiasa sangat buat perkara itu di tempat mandi, maka takut kalau tempat mandi tu kita buat mandi untuk buat mandi wajib ke mandi sunat ke, perkara itu akan boleh menyebabkan tersebarnya najis tu pula kerana kita percik-percikkan tadi tu kan. Ada orang yang boleh jadi tak sempat nak pergi bilik air. Jadi jangan berdiri di tempat tu. Maka bercangkung supaya dia tidak merebak. Kena faham tu. Orang lelaki pun kena cangkung. Orang perempuan pun kena bercangkung. Kalau ada toilet bowl, tak ada masalah. Tapi tandas kita semua kan bersatu. Tandas dan bilik air. Kecuali kat kampung. Ya, kadang-kadang anak kecil lelaki tak sempat nak panjat tandas duduk. Ya. Kalau dia tak sempat, pastikan kita sebagai orang dewasa, selepas dia keluar, ajar pada dia untuk siram dan jirus. Okey? InsyaAllah itu ilmu. Itu sebab bilik mandi tu kan kita nak ambil uduk apa semua. Jadi kita boleh jadi bukan setakat ambil uduk. Kita nak mandi wajib. Kita nak basuh kita punya sebahagian baju-baju pakai tangan.
Takut Betul. boleh terkena. Wal na'udzubillah min dzalik. Okey? Dengan ini, cara ini bermaksud kedua-dua hadis tidak bercanggah dan dia boleh diterima. Dan dia satu perkara yang tidaklah dilarang kalau mengikut tempat-tempat yang telah diberitahu dan ditetapkan tadi tu. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah saya berhenti di sini? Dan 6.30. Boleh Mudah-mudahan jelas. Hari ini kita punya misi masuk tandas kaki kiri. Bukan main lagi Ustazah Nulia. Semangat. Kak, suara dah baik ni, kena semangat lebih. Dah Alhamdulillah. hilang batuk salah ya. Ah, Tak batuk dah. Alhamdulillah makin kurang. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan kita saya berharap ibu-ibu semua, sunnahnya tak banyak. Tapi jangan lalai. Cubalah. Masuk tandas kaki kiri. Hashtag kita hari ini. Keluar tandas kaki kanan. Hashtag yang kedua. Hidupkan sunnah. Alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling berbahagia bila umatnya mengamalkan sunnah. Walaupun sedikit, tetapi istiqamah. Yang paling saya nak tanya nanti adalah Kak Nurini, kerana dia admin untuk petang ni. Besok pagi punya langkah Kak Nurini. Kanan ke kiri. Masuk bilik air langkah kiri, keluar bilik air langkah kanan. Ya, InsyaAllah. petang ni boleh buat declaration begini. Besok pagi bagi tahu saya. PM saya. InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Boleh Kak Nurini? Ya. Ingat Tak tergopoh gapah masuk bilik air. InsyaAllah. Besok je, bukan besok saja. Malahan hari-hari mendatang. InsyaAllah. Akhirnya hidup kita ini. Sebab saya selalu kalau masuk bilik air, pagi pun, saya akan berhenti sekejap. Sebab dekat pintu masuk bilik air saya tu, akan ada doa masuk tandas. Kau tak hafal ke Ustazah Nulia? Hafal Kak? Saya hafal. Alhamdulillah. Untuk orang lain. Kadang budak-budak juga. kan. Saya memang akan Boleh kita gam dekat pintu tu Ustazah? Yalah, pintu bilik air kan keluar. Boleh gam Boleh, tak ada masalah. Tu dia untuk cucu-cucu kecil-kecil tu lah kan, at least dia nak masuk, dia nampak dia baca. Tak payah nak cucu kecil-kecil sangat yang tua-tua di buah dengan kadang dia tak apa-apa. Lupa. Nanti saya ambil gambar sikit tunjuk kat Kak Nurini. Apa saya tampal kat letak dekat pintu bilik mandi tu. Sebab nak masuk saya, tu kan. Dia akan tahulah. Rumah saya ni nak keluar pun ada doa nak keluar. Ustazah, kau kan tahu dah. Saya hanya untuk mengingatkan di dalam rumah. Dah nampak tu lagi ingat. Kadang-kadang kita pun lupa. Setan kan banyak. Amboi. Dia punya alasan tu setan kan banyak. Betul. Setan yang ada dalam kadang-kadang kita dah hafal kan. Tapi bila kita terlupa nak baca. Nurini, setan dalam tubuh kita ni lebih sedikit daripada malaikat tau. Dekat tubuh yang memberikan kita perlindungan ni. Syaitan mungkin 1, 2, 3 je. Malaikat lebih banyak. Tapi syaitan ni dia sungguh-sungguh. Adakah malaikat tak sungguh-sungguh? Malaikat mencatat. Bukan dia bisik kita buat baik. Dia mencatat. Dia tak jaga kita ke Ustaz? Malaikat tak jaga kita. Malaikat tak jaga kita ke Ustaz? Dia jaga. Tapi dia jaga dengan apa yang kita belajar. Dengan ilmu. Kalau ilmu tak amal, tak jadilah ilmu tu. Selamat beramal. 6.30 dah. Okay. Selamat beramal. InsyaAllah. Lillahi ta'ala. Amin. Kita sebut tu. Sebab itu jangan malu kalau nak tampal ni. Sebab dia ilmu. Betul. Patutnya saya tak payah kot. Tapi kan, saya pun manusia biasa. Betul. Ada kala lupa kak. Nak pakai baju pun ada doa kak. Saya tampal dekat saya punya closet. Depan closet saya tu. Cermin saya pun ada. Nak tunjuk ke? Cermin saya portable boleh. Hari ni kau orang pakai tudung, kau baca doa ke tidak? Tengok cermin. Bismillah je lah Ustazah. Tak payah. Itu je lah alasan kau kan. Baca doa Ustazah sebab dekat cermin tu memang kami lekat dah. Sebab itu lekat kat cermin tu ada amal ibadah. Aku tak nak tunjuk cermin aku ni tak payah. InsyaAllah datang rumah saya. Tengoklah benda tu semua ada insyaAllah. InsyaAllah. Apa kata Rita? Tunjuklah nak tengok kejap ni. Rita. 6.30 lah. Rita tu tunjuk cermin tu lah.
Apa-apa pun Ustazah kan yang kita buat dalam rumah ni semuanya ada doa. Kalau kita lupa setiap dinding tu kita lekat doa. Kalau yang nak lekat, kadang-kadang orang tak suka lekat-lekat. Tapi macam saya memang lekat Ustazah sebab bila anak Alhamdulillah. tengok dia Baguslah. ingat. Siapa yang tak lekat, Alhamdulillah. lekat dalam hati. Hafal lah. Mudah-mudahan Allah bagi amal. Jangan saya tunjuk jangan saya ambil. Sampai dah lusuh, alhamdulillah. Buktilah kita beramal. Nampak Kak Umar ni depan sinki pun ada lekat. Boleh hari ni aku bawa cermin Ni. InsyaAllah baik Ustazah. Kalau saya pergi Johor saya nak cermin tu. Santai Ustazah buat. Kami tulis Betul lah. Kau tak kau lah cermin. Kak Nuri. tu. Saya tengah usahakan untuk buat stiker ni. Nanti belilah dengan saya. Masya Boleh. Allah. Boleh. Ustazah buatlah banyak-banyak stiker nanti kita orang beli. Setiap doa Ustazah buat stiker. Ya, senang nak gam. Yang ada gam, yang ada gam. Mudah-mudahan projek ini akan direstui Allah dan diberi kemudahan dan boleh beri manfaat kepada yang ramai. Amin ya rabbal alamin. Baru Saja untuk petang ni, saya serahkan semula kepada Kak Nuri ni. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita hari ini berjalan lancar dengan fiqh mazhab Syafi'i jilid 1 tentang Ustazah Hajar kita hari ini tentang bagaimana cara untuk memilih tempat qada hajat dan cara memasuki dan doa-doa yang perlu dibaca sebelum dan selepas masuk. Moga segala ilmu yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat yang perlu diamalkan sunnah-sunnah Nabi ini. Moga semua kita di dalam Gema Nur Iman hari ini mendapat rahmat dan redha Allah dalam mencerap ilmu hari ini. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih semua jemaah Gema Nur Iman petang ni. Saya mewakili Gema Nur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis ini dan segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustazah membacakan doa penutup Tasbih Kafarah dan surah Al-As dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tilawatana wa tahafuzana wa ta'budana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muslimina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Sattar ya Ghafar ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkati usaha kami ini ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Berikan kefahaman kepada kami. Berikan kami izin beramal kerana-Mu dan mengikut jejak langkah Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah.